السلام. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis yang ke-22, Tariqul Jannah, jalan syurga. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita in sallaytu as-salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'a a'adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Hadis daripada Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan juga kepada bapaknya. Huma yakni dua lah, dia dan bapaknya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki, rajulan ni dia panggil nakirah. Nakirah maksudnya tak tahu, a man, tak tahu, bagi tahu, bukan the man kan, maksudnya tak ada, tak tertentu. Satu orang lelaki tak disebut namanya. Nanti kita akan sebut dalam sebahagian riwayat disebut bahawasanya dia Nu'man bin Qawfal al-Khuzai, tapi di sini dalam riwayat Muslim tak disebut namanya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in sallaitul salawatil maktubat, apa pendapatmu ataupun apa yang engkau lihat, apa yang pendapatmu jika sekiranya aku salat maktubat, yakni aku solat dengan semua semayang-semayang yang difardukan, yakni 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku halalkan yang halal. Wa harramtul haram, aku haramkan yang haram. Wa lam azid ala dhalika syai'a, dan aku tak tambah sikit pun. Kau kata nak buat sunat ke apa, aku tak buat dah, yang tu saja. A'adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Qala, kata Nabi, na'am, ya, yakni kau masuk syurga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan para syurah ataupun mereka yang menjaga Sahih Muslim, khususnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah memasukkan ini di dalam Kitabul Iman di bawah bab Bayanul Iman alladhi yudkhila bihil jannah, bab menerangkan iman yang mana dengannya orang masuk syurga. Hadis ini daripada Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari. Abi Abdillah itu dia punya gelaran dia. Kita sebut minggu lepas dia panggil apa? Kunyah dia. Kunyah dia. Jadi maksudnya Abi Abdillah, bapa kepada Abdullah. Arab ni
dua nama yang dia suka lah, pasal Nabi kata dua nama yang Allah suka, ahabbul asma ilallah, nama yang Allah suka Abdullah dengan Abdul Rahman. Saya tengok ni apa, mustasyar atau mulhaq dini kedutaan Saudi, semua Abdul Rahman nama dia. Dulu yang dulu Abdul Rahman Ghanam, kemudian lepas daripada Abdul Rahman Atallah. Lepas tu mari hak dulu kita duduk ceramah ni, dia datang duduk sini ni, yang pakai jubah Arab, dia tu penasihat agama Saudi hak ke Malaysia, Abdul Rahman Bulai. Balik dia dah tukar, dia tu ganti yang baru pun, Abdul Rahman Al-Harafi, semua Abdul Rahman. Pasal nama Abdul Rahman ni, satu imam dia pun Abdul Rahman Sudais, Abdul Rahman semua kan. Ramai orang suka nama Abdul Rahman ni, nama yang Allah suka, hamba Ar-Rahman. Cuma bila buh nama kita jadi Man gitu lah. Jabir bin Abdullah, dia Abu Abdullah, dia dan bapaknya adalah merupakan sahabi. Bapaknya Abdullah bin Haram merupakan sahabi, dan bapaknya mati di dalam peperangan Uhud. Masa mati dalam peperangan Uhud, ditanamkan jenazah tu sama. 6 bulan kemudian Jabir ni, dia tak puas hati bapak dia duduk sama-sama, dia pergi korek kubur bapak dia, dia alih pergi buat asing kubur bapak dia. Dalam riwayat Bukhari cerita, dia korek kubur bapak dia, kubur mayat bapak dia tu duk elok lagi, cuma ada sikit lah, tang telinga dia kata. Dia tak beritahu, sikit lah dah, mungkin ada cedera ke apa di telinga. Yang lain tu seakan-akan hari dia ditanamkan. Jabir bin Abdullah. Jabir ni ada cerita banyak tentang cerita Jabir bin Abdullah ni. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga sebahagian disebut dalam Bukhari juga. Jabir dia pergi menyertai satu peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa hayat bapak dia ada, dia tak boleh pergi perang. Sebab Nabi, bapak dia tak pergi. Bapak dia suruh jaga mak dah. Bapak dia pergi perang. Bapak dia syahid. Dan bila Nabi, bapak dia tak ada, dia pergi. Jabir, dia sertai peperangan. Satu kali dia pergi peperangan, dia kata dia naik unta. Dia sebut Nadih. Nadih ni unta bawa ayam. Unta dia tu, dia kata qad a'ya, unta tu letih lah dalam perang. Wala yakadu yasir, dalam riwayat Muslim, hampir unta tu tak boleh berjalan, tak mau berjalan. Lepas tu Nabi SAW tengok, Nabi kata kepada dia, mali ba'irik. Nabi kata, apa kena dengan unta? Nabi tengok unta Jabir, dia kata qultu alil, kata dia unta sakit lah. Fatakhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazajar wa da'a lahu, fazajarahu wa da'a lahu. Dalam sebagian macam-macam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari, Nabi tempuk unta tu, dan sebagian riwayat Nabi minta ada kayu tu, Nabi ketuk sikit unta belakang tu, dan Nabi doa ke unta tu. Bila Nabi doa ke unta tu dia kata laju sampai dia potong hak lain lah. Dia kata famazal baina yadayil ibil qudamaha yasir, dia jalan di depan, potong unta-unta yang lain. Lepas habis dia perang, lepas apa, Nabi tanya unta-unta dia, Nabi kata kaifa tara ba'irak, macam mana tengok unta? Nabi tanya. Masya Allah, Nabi tanya dia, kata bi khair, alhamdulillah, baguslah untaku, qad asabathu barakatuk, untaku telah terkena keberkatanmu ya Rasulullah. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW tanya dia. Nabi kata, hang tak mau jual unta kat aku. Ha? Unta tu sihat dah lah, bagus lah. Nabi kata tak mau jual ke? Atabi'uni, kau tak mau jual ke dia, kat aku? Jabir ni dia rasa sayang unta. Jadi oleh kerana Nabi tanya, dia kata fastahyait, aku pun malu. Dia kata kerana dia kata walam yakun lana nadihun ghair, tak ada kami unta hasil kau tu ada pun. Barangkali Nabi, wallahu alam, barangkali Nabi bukan nak beli sangat, Nabi nak bagi duit ke dia, wallahu alam. Tapi Nabi minta beli. Jadi dia nak kata tak beli, tak mau jual kat Nabi pun macam tak padan sangat. Tadi unta tu tak sihat, Nabi tepuk dia sihat ni. Lepas pada tu Jabir kata tak apa ya Rasulullah. Naam, bi'tuhu iyah ala anna li qafara dhahrihi hatta ablugha al-Madinah. Boleh ya Rasulullah, tapi syarat dia kerana aku boleh naik dulu lah sampai ke Madinah, aku tak ada unta lain dah. Ulama khilaf, boleh tak kita jual benda ke orang tapi bagi syarat? Saya boleh jual kereta ni tapi saya kena naik dulu minggu ni, tapi jual dah, duit ambil dah. Boleh kah? Dalam mazhab Malik dia bolehkan syarat tu. Tapi mazhab lain majoriti kata dia tak boleh. Dia kata sebenarnya Nabi bukan jual bersyarat ni, tak boleh. Jual nak tak syarat. Aku boleh jual tanah ni kat dusun ni kat hang, tapi bila main musim baru manis, anak cucu aku boleh pergi makan dalam kebun tu, jual. Tapi anak cucu dia boleh makan. Kau ni pun nak cari kebun sangat, tak apa, anak cucu hang dah berapa orang? Allah, kami 3 orang lah. Pokok harum manis ada 1000 pokok. Dia dah tak apa, boleh, aku setuju. Boleh kan berniaga jual beli macam tu? Majoriti para fuqaha tak benarkan. Jual tak boleh bersyarat. Habis tu ni hadis Nabi. Dia kata Nabi ni sebenarnya dia maksud dia lain. Dia boleh ditakwilkan maksud dia. Mungkin Nabi bukan tak jual lagi, Nabi bagi tu, ataupun Nabi beli, Nabi bagi kat dia naik tu. Ataupun sebenarnya Nabi bukan nak maksud beli, Nabi sebenarnya nak maksud nak bagi duit je kat dia. Ataupun macam-macam dia pandaikan. Tapi dia orang kerana ada hadis lain yang tak membenarkan jual beli bersyarat. Tapi tak apalah, khilaf ulama dalam hal ni. Khilaf orang. Dia pun sampai ke Madinah. Bila dia faqultu ya Rasulullah inni arus, wahai Rasulullah aku ni pengantin. Fasta'zantu fa'adhina li fataqaddamtu an-nasu ila al-Madinah an tantahit. Aku pun minta izin kepada Nabi, kemudian aku pun balik dulu pergi Madinah. Nabi tak sampai lagi, aku pun sampai. Falaqiyani khali, pak saudara aku belah isteri tu, belah mak tu, jumpa aku. Dia tanya, fasa'alani 'anil ba'ir, cerita apa, cerita unta kesihat mak. Dia kata Rasulullah, dia kata ni unta ni tak kuat, kata ni Rasulullah nak beli, aku jual balik. Dia pun marah, jual berapa balik. Kata dia tempat saudara dia, kata marah kat dia, dia jual. Dia kata apa jual balik dah unta Nabi bagi berkat lah kan. Allah alam, mungkin pak saudara dia kata rugi jual balik, berkat Nabi duduk datang ni kan. Tapi dia nak kata apa, yang minta kat dia pun Nabi SAW. Masa dia nak minta nak balik tu, dia kata Rasulullah nak pergi dululah. Nabi tanya dia, tazawwajta ya Jabir? Nikah ke Jabir? Naam tazawwajtu ya Rasulullah. Ya, aku nikah ya Rasulullah. Bikran an thayba, nikah dengan nak dara ke janda? Nabi tanya. Dia kata bal thayba ya Rasulullah, aku nikah dengan janda ya Rasulullah. Dia beritahu aku nikah dengan janda. Atau tazawwajtu thayba, aku menikah dengan janda ya Rasulullah. Nabi kata afala tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Nabi kata kenapa tak nikah dengan anak dara? Dia main dengan kau, kau main dengan dia. Tula'ib ni maksud bergurau senda lah.
bermesra suami isteri, dia bermesra dengan kau, kau mesra dengan dia. Hadis ni, sebelum saya nak cerita pasal cerita Jabir, cerita sikit lah. Hadis ni ada perbincangan. Satunya, Nabi ni dia galak kahwin dengan janda ke dia galak kahwin dengan anak dara? Orang tu gelak, dia kata kita tak ada. Hadis ni dengar saja, kata. Nabi ni bukan dia hina janda dah. Nabi sendiri kebanyakan janda semua. Aisyah yang apa? Yang anak dara. Tapi Nabi bercakap di sudut maksud kawinan. Jabir pun mungkin muda lagi, kahwin ni, nak kata muda tak, tapi boleh Jabir ni kahwin. Nabi kata kahwin ada anak dara, kahwin anak dara boleh mesra. Mungkin janda ni dah tua sikit ke. Tapi kita tengok pasal apa Nabi, atas apa alasan Nabi cadang supaya berkahwin dengan anak dara? Nabi kata supaya dia dapat bermain dengan kau, kau dapat bermain dengannya. Yang ni sebenarnya tujuan rumah tangga. Kalau rumah tangga duk tahu duk masak, hang tengok aku tak mau, tak jadi, tak mencapai tujuan rumah tangga. Nak kahwin hak sedap di mata kita, walaupun tak sedap di mata orang tak apa. Sedap di mata ni dia tak sama, saya bagi tahu dah. Kita mungkin suka orang kulit putih. Kalau kata kulit putih segak semua, tak nikah negro. Tapi orang kulit hitam pun ada maneh cara dia. Tapi sedap di mata kita. Maka Nabi SAW kata kahwin ni kau boleh bersenda gurau dengan dia. Sebab tu kalau kahwin duduk 2 tahun kerja duduk tengkak ni, dia ni tak mau tengok muka ni, yang ni duduk tak mencapai tujuan perkahwinan, tak jadi. Sebab tu saya kata kalau orang duk menikah sajalah cari medan orang masak-masak, orang mohong tu, tak betul tu. Kalau setakat nak masak tom yam, pergi kedai dia tu masak sedap lagi, kita kahwin belum tentu reti masak. Tapi tula'ibuka wa tula'ibuha, kau bermain bergurau senda dengannya, dia bergurau senda denganmu. Kalau menikah kita tengok tak boleh duk bergurau senda ada rumah kita ni, kita pun tengok muka dia serabut, dia pun tengok kita serabut, tak jadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Assalamualaikum. Syafakallah. Aku jadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kamu itu mawaddatan, dia jadikan di antara kamu itu mawaddah dan rahmah. Mawaddah ni dia cinta. Cinta lah. Cinta bukan cinta antara suami dengan isteri. Dan rahmah dan adanya kasih sayang. Jadi ini penting juga hadis ni, di samping cerita kat Jabir. Jadi kita pun kena semak rumah tangga kita lah, di samping mengaji ni kan. Tapi kalau balik semua duk serabut, tengok tak tula'ibuha, tula'ibuka wa tula'ibuha, dia bergurau senda denganmu, engkau bergurau senda dengan dia, tak jadi ya. Bukan suruh pasang satu lagi. Tak, saya kata tak je. Jabir kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tufiya walidi, wahai Rasulullah, ayah saya mati, wali akhawat sigar, aku ada adik-beradik perempuan kecil-kecil, fakarihtu an atazawwaja ilaihin mithlahun fala tu'addibuhun. Aku tak sukalah menikah dengan sama bayar dengan mereka juga. Tak boleh lagi dia nak tolong ajak-ajak perelok perangai adik-adik aku ni. Jadi aku pilih yang janda lah juga. Janda dia matang sikit. Nabi SAW kemudian doakan kepada dia supaya diberkati dan seumpama. Ni Jabir bin Abdullah.
Had rawi yang kita baca ni, rawi kita. Tak sama antara kita dengan sahabat ni. Kita kata kalau kita lah hidup zaman tu, kita pun jadi sahabat. Tak tentu lagi, silat-silat ada jadi geng Abu Jahal. Kan? Na'udzubillah lah kan. Tengok Abu Jahal duk kempen bagus ya, ramai duit pun banyak, sokong Abu Jahal kan? Pasal bukan semua orang, Allah pilih mereka jadi sahabat. Mereka sokong Nabi SAW. Mereka melalui satu benda yang mulia, iaitu berjumpa dengan Nabi, berurusan dengan Nabi. Sebab tu sebahagian para sahabat, para tabi'in pegang tangan Anas. Dan sebagian riwayat disebut Thabit Al-Bunani, anak murid Anas pegang tangan ni, pernah pegang tangan Nabi SAW. Kata dia, Jabir kata, satu orang lelaki tanya Nabi tadi, kalau dia semayang 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia halalkan yang haram, lelaki ni dia tak sebut nama apa. Cumanya di dalam riwayat yang lain dia sebut nama dia Nu'man Al-Khuzai. Lelaki hak tanya ni. Sebab apa kadang-kadang kita jumpa banyak hadis seorang lelaki datang bertanya. Seorang lelaki datang bertanya. Rawi ni kadang-kadang dia tak penting sangat. Sebab dia penting tu pengajaran tu, bukan nama. Kan dalam Quran macam tu. Quran kita tak tahu. Hatta Firaun yang lawan apa? Nabi Musa alaihi salam, kita tak tahu nama dia. Firaun tu bukan nama dia. Firaun tu gelaran pangkat dia. Firaun tu maksud maharaja Mesir. Kita tak tahu pasal nama tak penting. Quran nak menukilkan, menakalkan kepada kita, memetik ialah perangai tu. Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf dalam Quran. Kita tak tahu apa nama saudara Yusuf ni. Cerita panjang tu, satu surah. Nama tak bagi tahu. Riwayat Israiliyat ada lah bagi tahu, kata hak baik tu, hak ujung tu nama dia Bunyamin. Adalah juga orang buat nama anak Bunyamin. Tapi Quran tak bagi tahu. Hadis pun tak bagi tahu. Adalah riwayat Israiliyat dalam buku-buku Yahudi kata nama dia Bunyamin. Kita tak pastilah. Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz, isteri menteri yang goda Yusuf, kita pun tak tahu. Pasal tak penting. Riwayat Israiliyat dan Kak Kenuri kata nama dia Zulaikha. Kak Kenuri kata. Pasal tengok dalam Kak Kenuri, satukan kami seperti satukan Yusuf dan Zulaikha. Tapi tak ada cerita Yusuf dan Zulaikha kahwin balik tu, tak ada dalam Quran. Tak ada juga dalam mana-mana hadis. Itu riwayat Israiliyat. Ada sebagai riwayat yang disandarkan oleh Zaid bin Aslam, tapi bukan berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa? Kerana mereka pentingkan ialah pengajaran. Dia pentingkan pengajaran. Dalam hadis ni dia tanya, maksudnya dia tanya, kalau aku ni semayang 5 waktu, puasa Ramadan, hak haram tu aku tak buat lah. Hak kata haram. Hak halal ni, hak mana halal aku buat, aku ambil, aku halalkan. Yang mana haram tu aku haramkan, aku tak langgar. Tapi aku tak tambah lah. Aku pergi kata buat sedekah tambah kau, semayang sunat tambah, aku tak tambah. Masuk syurga lah. Sahabat ni dia tak sama macam saya, mungkin juga tak sama dengan tuan-tuan lah. Kita kalau tengok mana hadis bagi doa mustajab, kita syok lah. Baguslah, tak ada salah kan. Apa cara nak bagi minta Tuhan terima? Kalau kita jumpa orang pun kita akan tanya. Kalau kita jumpa Nabi ke kita nak kata apa? Tanya, Rasulullah, saya ni ada masalah sikit, nak boleh tolong doa sikit. Yang tu kan. Sebab tu duk pi pun duk kirim salam kat Nabi, tolong. Sahabat ni pertama, orang lelaki yang bertanya ni, dia sangat jujur. Dia tak hipokrit. Dia tak abang, Rasulullah, saya mayang
Zakat fardu lah kan, sunat tak buat langsung. Kalau kita nak abang kawan kita pun segan. Tapi dia terang-terang jujur abang kat Nabi. Dia kata saya nak sembahyang hak tu je lah, tak mau tambah. Boleh masuk syurga lah. Yang dia fikir ialah macam mana nak masuk, dia masuk syurga. Dia pun dia bagi tahu diri dia tak kuat. Kau kata dia nak derma banyak ke, dia nak sembahyang sunat banyak ke, puasa sunat, dia tak abang dah. Dia kata dia nak buat hak tu ya. Cuma dia nak tanya Nabi boleh masuk syurga ke tak? Nabi ni Masya Allah, Nabi kata boleh ya, kalau betul-betul buat yang tu. Kalau kita mungkin kata hang ni balong sangat, buat 2 rakaat tak larat ke? Ha? Tak ada. Dia tanya Nabi, Nabi soalan dia boleh masuk syurga ke tak? Sekali kita urai. Sebab syurga ni dia ada banyak peringkat dia. Kalau satu orang tu buat betul-betul hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, artinya tentu masuk syurga. Zaman sekarang ni, zaman cabaran banyak ni. Kalau kita jumpa satu orang sembahyang 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan dia buat, zakat dia tunaikan, haji dia ada duit dia pi, hak Tuhan haram semua dia tak buat, hak halal dia ada makan. Tapi nak kata sembahyang sunat, rajin apa semua, dok. Puasa tak masuk syurga? Mudah-mudahan masuk dengan hadis ni. Masuk. Bukan syarat masuk syurga kena amal, kena sembahyang sunat. Tapi sembahyang sunat tu baguslah. Tapi kita takut kita punya solat tu tak sempurna, lalu ditampung dengan sunat kita. Kita juga takut supaya amalan kita hak lain kita kurang, ditampung dengan amalan sunat kita. Tapi pahala bukan mesti kita buat. Ada pahala macam-macam cara dia amal. Ada pahala yang hadir disebabkan kerana orang zalim kita. Seminggu lepas saya bagi tahu, kita mai semayang, pahala tak sama. Walaupun semayang Isya 4 rakaat sama. Kawan hak mai semayang susah daripada rumah tu, start motor 3-4 kali baru nak hidup, hak tu je motor dia ada pun, gagah mai semayang, dapat pahala. Tapi tentu pahala dia lebih dengan sekali start enjin kereta mai. Bukan kata hak mai dengan kereta kurang pahala, tapi yang susah tu lebih pahala. Hak tak ada motor bawa jalan kaki jauh mai, tentu lagi lebih pahala. Bukan agama suruh dia kurang jalan kaki, tapi kalau itulah kadar rezeki yang dia ada. Kawan hak sakit pun gagah mai, tentu lebih pahala. Sama juga sembahyang subuh. Sembahyang subuh di rumah dengan di masjid, tentu tak sama. Maka itu satu hal. Satu hal lagi, mungkin orang zalimi kita, orang kata kat kita, orang ambil harta kita, boleh pahala. Satu lagi mungkin kerana kesakitan yang timpa kita, duka cita, sedih, sakit. Kadang-kadang kita tengok orang sakit, Allah kesian kat dia, kesian. Memang kita kesian, kita disuruh kesian. Tapi mungkin tak apa banyak dosa dia gugur. Kita yang sihat ni kuih dosa duk bertambah. Bukan nak suruh sakit, tapi Allah Ta'ala membahagi-bahagikan pahalanya berdasarkan kepada keadaan hamba. Sebab itu tak ada lebih orang kaya yang kaya, tak ada kurang orang miskin yang miskin, apabila kita melihat dimensi hidup ini daripada jendela akhirat. Tapi kalau tengok di dunia, korang lah, hak ni kaya, hak ni miskin, hak ni naik motor, hak ni naik kereta, hak ni gaji lebih, hak ni gaji korang. Tapi kalau balik berdiri depan Tuhan Jalla wa'ala di padang mahsyar, tak ada apalah. Manusia berdasar tengok dunia, oh lebih lah, dia ni imam, yang ni mufti, yang ni nampak macam lebih ya. Balik ke akhirat mungkin mufti duduk belakang sekali, dia yang kena teruk. Mungkin hak mai jalan kaki, dia yang lebih. Di dunia nampak lebih, tapi di akhirat Tuhan Maha tahu tak ada lebih. Di dunia macam-macam lah, orang salam mufti kena orang cium tangan, mesti orang sangka mufti bagus. Tapi mungkin hak mai tu jauh lebih, hak cium tu lebih bagus lagi.
dia lebih ikhlas lagi, dia mungkin lebih jujur lagi, dia mungkin lebih tak ada riak, tak ada takabur. Hakikat hidup Tuhan Maha tahu. Sebab tu walaupun tengok kadang-kadang ada orang, sebab tu kita baca dalam hadis, ada satu perempuan semayang, tusallil lail wa tasumun nahar, semayang malam, semayang puasa siang, wa tasaddaq wa taf'al wa tasaddaq, buat yang tu dan bersedekah, walakinnaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi dia menyakitkan jiran dia dengan lidah dia. Nabi kata laisa lahu khair, laisa laha khair, tak ada kebaikan untuk dia. Tak ada kebaikan untuk dia. Bahkan Nabi kata wahiya finnar, dia dalam neraka. La khaira fiha wahiya finnar, tak ada kebaikan untuk dia, dia dalam neraka. Sebab itu rawi laki ni tanya, hak dia nak buat betul kepada Nabi. Dia tanya pada Nabi benda yang nak buat, macam mana dia nak masuk syurga? Dia tanya hadis ni kepada Nabi SAW. Nabi ni rahmat. Nabi, orang tanya Nabi banyak soalan, sahabat ni tanya Nabi SAW. Ada dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, satu orang lelaki mai tanya Nabi benda yang sama. Akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah, yudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, bagi tahu kepada aku satu amalan yang bagi aku masuk syurga. Nabi SAW sebut kepada dia macam-macam hadis yang Nabi SAW sebut. Salah satunya dalam riwayat Imam Ahmad, satu orang bertanya Nabi SAW, dia kata sa'al sintan ya as'aluka anhuma, dua benda aku nak tanya engkau wahai Rasulullah tentang dia. Ma yunjini minan nari wa ma yudkhilunil jannah, apa yang menyelamatkan aku daripada neraka dan memasukkan aku di dalam syurga. Nabi kata la in kunta aujazta fil mas'alah laqad a'zamta wa atwalta fa'qal anni idzan. Kalau kau dah tanya satu benda ni, masalah ni yang mana kau ringkaskan soalan ni, kau telah besarkan dia, kau telah panjangkan dia, dengar apa aku nak bagi tahu. Nabi kata a'budullah. Nabi kata a'budillah la tusyrik bihi syai'a. A'budillah la tusyrik bihi syai'a. Wa aqimis salata al-maktubata. Sembah Allah, jangan syirikkan dia. A'budillah la tusyrik bihi syai'a, jangan kamu syirikkan dia dengan sesuatu. Dirikanlah salat, wa atiyaz zakatal mafruḍah, wa addil zakatal mafruḍah, tunaikan zakat yang difardukan. Wa shum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa ma tuhib an yaf'alahu bikan nasu faf'alhu bihim. Apa yang kau suka orang ramai buat kat kau, kau buat yang tu kat dia. Wa ma takrah an yu'ta ilaika fadharin nas minhu. Apa yang kau tak suka benda tu mai kat kau, kau jangan bagi dia ada manusia kenal macam tu. Yang ni Nabi bagi kat dia. Nabi ni dia pesan kadang-kadang berbeza-beza pesanan dia kerana berdasarkan kepada keperluan orang hak tanya tu. Macam saya sebut, kalau kawanti macam ni, Nabi cakap sesuai dengan latar dia. Satu orang dalam hadis lain ditanya, nama dia Dhimam bin Tha'labah, terkenal hadis Dhimam bin Tha'labah. Dhimam bin Tha'labah dalam riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Ahmad, An-Nasai dan seumpamanya. Dhimam bin Tha'labah ni dia mari kepada Nabi SAW. Mula-mula dia mai, dia tanya, aina ibnu Abdul Muttalib? Duduk ramai-ramai masjid, mana anak Abdul Muttalib? Nabi ni, Abdul Muttalib ni siapa? Tok Wan Nabi. Tapi oleh kerana Abdul Muttalib ni yang paling terkenal, jadi orang Arab ni dia mai, kadang-kadang dia nak disebut Tok Wan lah. Ni Badawi. Dhimam bin Tha'labah ni Badui.
Badawi Arab ni dia orang kira tak mutahaddir. Orang Badawi ni dia kira dia dia sampai negeri kebanyakan sekarang ni Badawi buat bangunan tinggi kan. Ru'atu syah yatatawwaluna fil bunyan, bina bangunan tinggi-tinggi sekarang ni. Tapi dulu di Padang Pasir dah, di Jordan ada lagi Badui, di Saudi pun ada. Bawa kambing banyak merata. Kalau dulu saya di Jordan, saya selalu cerita, kalau dia naik bas, tempat dia sebelah kosong, kita nak duduk tak bagi. Kita kata nak duduk tak boleh, tak boleh. Saya pun, nu ada kawanku, lambat ke kawan dia tu, tak boleh duduk kita. Tengkar pun tak guna Badui kan. Sebab tu Nabi pun tak apa, dia main kencing dalam masjid pun Nabi tak marah kan. Sahabat lain nak marah, Nabi tak bagi. Sebab sahabat kata kami suka kalau Badui main, dia tanya soalan macam-macam, Nabi tak marah. Tapi kalau kami tanya tu Nabi marah. Kadang-kadang orang cerdik tanya kan, duk mengaji lama main tanya soalan bodoh, kita marah. Tapi kalau baru main tak tahu apa, tanya soalan kan, gunung arwah boleh ke tak? Soalan sebelum Firaun lahir kita jawab dah, abang dah. Tapi tanya juga, jawab biar kan. Bukan kita salah. Dhimam bin Sa'labah dia datang kepada Nabi SAW. Dia kata, aina Ibnu Abdul Muttalib? Mana Ibnu Abdul Muttalib? Dia pun tunjuk pada Nabi SAW. Dia kata, as'aluka, aku tanya engkau, bi rabbika wa bi rabbi man qablaka Allahu arsalak. Cerita Badui ni. Allahu arsalaka ila nasika kullihim. Aku nak tanya engkau dengan nama Tuhan kau, dan as'aluka bi rabbika wa bi rabbi man qablaka. Aku nak tanya dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhan orang yang sebelum daripada kamu. Betulkah Tuhan hantar kau kepada sekalian manusia? Cara tanya Nabi. Nabi kata, Allahumma na'am. Nabi kata, ya. Sebagai riwayat dia tanya lagi, aku nak tanya ni, siapa cipta bukit? Nabi kata, Allah. Siapa cipta ni? Allah, Allah. Aku nak tanya dengan nama Allah ni, betulkah Allah tu hantar kau? Nabi kata, Allahumma na'am. Kemudian dia tanya Nabi SAW, betul ke wakil kau habaq kata kami kena semayang fardu 5 waktu? Nabi kata, Allahumma na'am. Betul ke dia kira semua hak fardu-fardu hak Nabi? Lepas tu kemudian dia tanya Nabi SAW, dah habis dah sebut, semayang dah bagi tahu, puasa dah bagi tahu. Sebagai riwayat tak ada puasa, tak zakat tak ada, puasa bagi. Kemudian dia tanya, hal alayya ghairuha, aku kena buat hal lain tak? Nabi, dia tanya Nabi ni, Badui ni, dia tanya Nabi, ni hang bagi tak wajib ni, benda lain kau kena buat tak? Nabi kata, la illa anta tawwa. Nabi kata, tak, melainkan kalau hang nak buat sunat. Dia kata, wallahi la atatawwa syai'an wala anqus mimma faradallahu alayya syai'a. Demi Allah aku tak buat sunat. Dan aku takkan kurang sikit pun apa yang Allah fardu kat aku. Sumpah tu yang tak mau buat. Badui kan, Nabi tak kisah kan. Demi Allah kata aku tak buat. Wallahi la atatawwa syai'a wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Demi Allah aku tak buat sunat sikit pun, aku tak kurang pun apa yang Allah fardu. Nabi kata, aflah in sadaq. Nabi abang sama, berjaya dia jika dia cakap betul. Tapi kita kata, habis pahala sunat tak ada. Dia mungkin tak sembahyang sunat Badui, tapi dia belah kambing, dia jaga haiwan, dia belah kabilah dia. Semua itu merupakan amalan pahala. Kadang-kadang ada orang kita tengok dia sembahyang, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang ni dia pergi kerja, tak dah hang ni tak pernah tengok 2 rakaat. Tapi mungkin dia struggle hidup tu, nak boleh dapat sehari RM15, nak belah keluarga. Pahala dia tu mungkin jauh lebih banyak daripada 2 rakaat kita, ataupun 4 rakaat kita. Ada main-main semayang, saya kadang-kadang tengok, oh Masya Allah, orang berhenti bah, berhenti
lori trailer kat tepi jalan, berhenti tunggu semayang, lepas tu naik pula bas dia. Yang driver bas ni yang kerja-kerja, dia mungkin tak ada lah masa nak duduk lama-lama macam orang lain, tapi dengan dia yang dia bawa tu, dengan nak cari rezeki yang halal, bagi dia pahala. Nelayan mungkin susah dia, kita tengok nelayan ni kesian, macam duk cari rezeki ya, mayang pun tak dan. Kita kena kira hak dia buat tu pahala. Dulu saya dah sebut kan, kita kalau tengok cerita orang mati dalam masjid, Masya Allah, mati dalam ibadat, tapi kita kata fulan mati pergi kerja, lori langgar ke apa jatuh, Allah kesian. Kita tak kata mati dalam ibadat, padahal dia mati dalam ibadat tu. Kalau dia ikhlas, mungkin dia pahala lebih besar daripada kawan yang duduk dalam masjid ni. Macam-macam duduk masjid pun bagus lah, tapi ada juga orang duduk masjid main WhatsApp. Kan? Kata iktikaf, bukan dia kata duduk jawab ni Facebook ni. Ada juga kan. So tak apalah, yang pentingnya agama ini luas, dan Nabi SAW datang dan baginda menjawab soalan-soalan orang yang tanya kepada baginda. Bila kita tengok macam tu, kita tahu dada Islam ni luas. Dia boleh untuk orang yang ada masa, habuan juga untuk orang yang susah, habuan juga untuk orang yang banyak kerja. Tuhan tidak meninggalkan mana-mana di kalangan hamba-Nya. Lepas tu kita hak dengar hadis ni, kita kerja tak banyak, aku pun pas ni tak ambil yang sunat, tak padan. Kan? Kita yang duduk dah, kita duk ada, kerana kita ni banyak masalah. Mungkin sebahagian pahala kita bagi ke orang ambil lah. Ada orang kita buat nanya ke, kita kata ke apa, pahala kita dia duk ambil lah. Balik-balik kita itu semua yang sunat banyak bulan puasa. Tak ada, dia kata hak tu hak bagian hang maki orang tu. Dia ambil lah, kata dah ni duk kira hak dosa dia, nak buka hang pula ni. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Tuhan pelihara kita. Dan agama ni macam kita sebut, agama ni kita lah, nafsi. Esok kita balik kepada akhirat, kita tak tanya mufti tang mana, tak tanya mufti dua kali tanya aku kan, aku lepas ke tak ni kan semua orang nak, tu imam duduk tang mana, tak ada. Semua orang tanya diri dia. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirru mar'u min akhi, semua pada hari yang seseorang itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, lari daripada mak dia, lari daripada pak dia, wa sahibatihi wa bani, lari daripada pasangan dia, isteri dia, lari daripada anak-anak dia. Likulli imri'in yawma id sya'nun minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua di kalangan mereka tu pada hari itu semua sibuk dengan urusan diri masing-masing. Allah, tak ada sempat kita nak tanya. Aisyah tanya Rasulullah, Rasulullah dah padang mahsyar semua umrah, di padang mahsyar semua orang bertelanjang, tak kau orang duk tengok masing-masing satu sama lain kan? Kok kita tak tengok lah, hak ni segak tu di dunia tak ada tengok, kita nak tengok di padang mahsyar. Nabi kata Aisyah, manusia tak ada masa, tak ada masa nak fikir pasal orang lah, dia fikir pasal diri dia. Inilah agama. Pandai mana pun, baca kitab tebal mana pun, ceramah banyak mana pun, kalau tak pergi ke syurga, tak selamat. Mai selekeh macam mana pun, kalau kenyudahan dia kepada syurga, maka selamat. Sebab tu maka kita pagi-pagi kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita redalah Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Sebab kita reda, walaupun kita tengok dia tu, bagus kalau aku jadi macam dia tu, belum tentu. Diri kita tak usah fikir dah hak dia tu lah. Tapi kalau kita nak jadi lebih baik, tak apalah. Umar bin Abdul Aziz, saya baca cerita kan, Raja bin Haywa dengan Umar bin Abdul Aziz. Dulu Umar bin Abdul Aziz ni
Masa dia jadi gubernur, Rajab bin Haywah beli baju kat dia mahal. Dia kata, khair laula annahu rakhis, baguslah tapi murah. Bila dia jadi khalifah, Rajab beli baju murah kat dia, dia bagi duit sikit. Dia kata khair laula annahu ghali, bagus tapi mahal. Masa dia khalifah, murah sangat, 1% pun tak ada daripada baju dulu. Rajab bin Haywah, penasihat Umar bin Abdul Aziz. Rajab bin Haywah ni terkenal, dia yang menasihati Sulaiman bin Abdul Malik supaya menyanti Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Sebab tu walaupun orang sebut tentang Umar bin Abdul Aziz, orang terlupa siapakah yang menyebabkan Umar bin Abdul Aziz dilantik, iaitu Rajab bin Haywah. Ini penasihat khalifah yang paling baik, telah menasihati Sulaiman bin Abdul Malik. Raja menangis. Umar bin Abdul Aziz kata, wa ma yubkika ya Raja, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Raja? Dia kata, aku teringat dulu masa jadi gubernur, kau kata murah lah jadi khalifah, baju punya murah kau kata mahal. Dulu baju mahal kau kata murah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Raja, inna li nafsan tawaqah, wahai Raja, aku ini ada jiwa yang tawaqah. Kullama haqqat syai'an taqat ila ma ba'daha, setiap kali dia mencapai sesuatu, dia bercita-cita kepada apa yang selepas daripada itu. Dulu aku teringin nak nikah dengan Fatimah binti Abdul Malik, isteri Umar bin Abdul Aziz ini yang paling hebat. Dia anak khalifah Abdul Malik bin Marwan, abang dia khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, suami dia khalifah Umar bin Abdul Aziz. Aku nak kahwin dengan Fatimah binti Abdul Malik, Allah telah bagi ke aku. Aku tengok orang jadi gubernur, aku rasa teringin, Allah bagi aku jadi gubernur. Kemudian Allah bagi aku jadi khalifah. Wal anu ya Raja taqat nafsi ilal jannah wa arju an akuna min ahliha. Sekarang wahai Raja, di nafsu aku ni duk teringin nak jadi ahli syurga, duk harap kukut Allah jadikan aku di kalangan ahli syurga. Pasal tu yang hang tengok aku gambar, saya aku nak pakai kat syurga. Innali nafsan tawaq, sesungguhnya bagi aku itu jiwa yang tawaqah. Azan. Bismillah, insyaAllah kita jawab soalan. Penjelasan tentang hadis atau dalil Quran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hadha laysa bihadis. Ini bukan hadis. Dan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bukan hadis. Bukan hadis dan tidak sabit untuk dikatakan hadis. Disebut oleh sebahagian para ulama tasawuf, siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Namun ini mungkin ada satu dua sudut betul, tapi tidak semua boleh betul lah hal ni. Kalau hanya satu orang merenung melihat diri dia boleh kenal Tuhannya, maka tak perlulah datang para rasul untuk kenalkan Tuhan. Tapi kalau dia kata setelah dia kenal ilmu para rasul, dia tengok pada diri dia, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu takkah kamu perhatikan, itu boleh menjadikan dia menambahkan iman. Makna itu boleh betul, tapi ia bukan hadis Nabi SAW. Saya tak kata semuanya salah, maksud dia boleh jadi betul pada satu sudut, tapi bukan semuanya. Minta komen apa Datuk tentang Ismail Kasim. Apa ni? Kita ni macam ni ada sebahagian orang dia suka fikir tentang orang. Tak sah, kita fikir tentang kita. Dia tengok orang tu suruh jumpa saya, tolong komen tu. Kita banyak komen, kita lupa nak komen kita sendiri. Kita komen ni kalau benda tu babitkan kepentingan awam kan.
asalnya kita tak cakap tentang orang yang tak membabitkan kepentingan awam. Seperti awam ni, kalau polis, contohnya yang polis buat kan, buat keluar waran orang sekian-sekian ni perompak, kena lah. Dia buat polis tak apa, perompak tak boleh ikut mengumpat dia pula, tak boleh macam tu kan. Ataupun orang tanya kita dalam hal yang penting, isteri tanya hakim, tanya mufti tentang suami dia kerana nak tahu hukum. Ataupun orang tanya dia nak nikah dengan satu orang, nak buat menantu ke. Kalau tanya, boleh ke saya ambil dia tu buat menantu? Kita tahu dah dia tu tak bagus, menipu. InsyaAllah kot nikah karut, kena dadah. Ada orang buat macam tu, dadah. Lepas tu dia batal balik itu, kenapa hang kata okey? Aku tak mau lah mengumpat. Tak boleh, yang tu dia kena beritahu. Nabi beritahu, wa amma Muawiyatu fasa'lukun la malalah. Adapun Muawiyah maka dia sa'luk, dia tak ada duit. Orang tanya suruh kahwin ni, saya nak tanya, Nabi kata kahwin dengan Zaid. Hak ni tak usah kahwin, hak ni jangan kahwin. Kenapa? Tapi habaq darurat, wa daruratu tuqaddar biqadariha, dikadar dengan kadar keperluan lah. Tak payah dia ni tak elok, hang nak tahu Tok Wan dia dulu lagi teruk. Yang ni tak boleh lah. Dia saja hang nak guide dengan Tok Wan dia dah mati tu buat apa? Al-Farabi, Ibn Sina. Al-Farabi dan Ibn Sina ni panjang perbahasan tentang dia. Mereka ni ada perbahasan tentang falsafah dan seumpamanya. Al-Ghazali mengkafirkan sebahagian daripada aliran mereka, kerana dia isu falsafah. Sebahagiannya tentang Ibn Sina. Tapi kesemuanya mereka ni mempunyai kelebihan yang tersendiri. Al-Farabi dikatakan pandai di dalam muzik. Dia boleh bercakap dengan banyak bahasa. Dia main muzik dalam majlis, boleh orang tidur, orang menangis, orang teriak dengan muzik yang dia main. Dulu dunia Islam terkenal, antaranya umat Islam yang memperkenalkan hospital yang ada taman, ada air, ada pokok. Jadi orang masuk hospital tu relax, nampak cantik. Dia panggil bimaristan di dalam bahasa Parsi. Jadi orang Islam yang berkenal di Baghdad, kemudian di Andalus, tamadun Andalus, mungkin ada kaitan dengan kerana kemasukan orang Parsi juga, memperkenalkan hal ni. Tapi bila orang sakit pergi ke hospital, dia ada. Bahkan orang Islam antara yang awal menggunakan muzik untuk mengubati penyakit. Saya bukan kata boleh tak, tapi antaranya Al-Farabi ni antara yang awal lah. Macam kita pergi hospital tendang kan, tapi kita dah tak mampu kan, masuk hospital tu pun kita yang tak sakit pun sakit lah kan. Kita masuk terus nak keluar tu sesak nafas kita, bukan kerana benci pada orang yang sakit. Kita nampak sakit belakang, kau ni luka, kau ni cedera, kita kerana kita tengok pun sakit dah. Sebab tu kadang-kadang orang ambil kesempatan tu, dia buat hospital swasta, orang masuk, orang pergi tengok elok, mata segar. Manusia ni kadang-kadang yang sakit ni ialah ruh dia, ruh kita. Kita tengok satu orang dia terkejut, badan dia tak luka, dia demam. Kenapa? Ruh dia sakit. Tapi lah orang sakit, orang ambil kesempatan kan. Sebahagian doktor di sini tak ada, sebahagian orang doktor mungkin dia suka orang sakit. Bila sakit, ini juga kejujuran hospital swasta ni kadang-kadang kena etika ni kan. Bukanlah kata semua ada kan. Kalau dia boleh, kalau setakat makan ubat dia, kalau boleh biarlah bedah kan. Dia punya pendapatan dia tu tinggi sikit. Kalau kita kata kena buat cabut satu gigi, dia habang kata dua-dua kan. So macam tu lah, manusia susah nak cari dengan kejujuran. So kerana orang jadi doktor pun kalau boleh kadang-kadang biarlah ramai orang sakit, ramai-ramai kan. Tapi nak digabungkan kejujuran dengan khidmat pada masyarakat dan rezeki. Zaman remaja dulu sering tinggalkan solat. Adakah masa sekarang diwajibkan qada solat itu?
Jadi adakah bermakna orang yang tinggal solat ni tidak berpeluang melakukan solat sunat lain kerana masa dia habiskan untuk solat qada saja? Masa remaja tak apa lagi lah kan. Kena kalau tobat umur 70 tahun, Ustaz abang kena qada sehari 5 kali, 5 solat kali masa balik umur 15 kali berapa? 55 tahun. Macam mana? Larat habis. Okey, saya sebut dua-dua. Pertama, qaul jumhur, majoriti para ulama, mereka berpendapat kena qada. Siapa yang tinggal dengan sengaja, dia kena qada. So, dia qada. Sebahagian dia orang kata kena qada dulu baru boleh buat solat sunat, kena bayar hutang dulu baru boleh sedekah. Sebahagian mereka kata tak apa, sedekah pun boleh, qada sunat pun boleh, tapi tang qada tu kena, azam qada tu kena buat. Ini pendapat jumhur. Ibnu Taimiyah dan mereka yang bersama pendapat dengan dia, dan sebelum itu ada juga di kalangan salaf yang bersama pendapat dengan dia, yang menyatakan tidak wajib qada tapi wajib bertaubat dengan taubat nasuhah. Kena semayang ni dia ada waktu dia, habis waktu tu habis, yang lain tu bukan waktu dia. Kau kata nak semayang zuhur waktu asar atau apa, nak semayang zuhur hak kemarin waktu isya malam ni, tak boleh. Melainkan orang yang tertidur tu waktu dia bila dia jaga. Dia ni bukan tertidur, sengaja tinggal, maka bagi dia dosa yang teramat-amat besar. Teramat-amat besar. Habis tak ada ubat dalam hal ni. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad dikafirkan orang yang meninggalkan solat. Bahkan dalam qaul sebahagian, atau dalam mazhab Maliki dan juga dalam Syafi'i, menyebut bahawasanya qaul yang syadid, ya? Dua-dua imam ni bahawasanya orang yang tak semayang ni, duduk suruh pun tak semayang juga, dihukum mati. Cuma dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Dalam mazhab Ahmad dikuburkan di luar daripada perkuburan kaum muslimin. Dahsyat lah. Tapi tak ada lah sampai nak bunuh kan. Ada orang kata tahan semayang lah subuh, tak mau. Kalau tak mau bunuh pun bunuh je, tak mau semayang juga, teruk jugalah. Tak ada lah okay. Cuma nak cerita kalau ada sampai setara tu. Tapi kalau orang tinggalkan semayang itu dengan dia kata semayang tak wajib, dia menjadi kufur, dia menjadi kafir. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah balik, bertaubat. Ibnu Taimiyah rahimahullah dan mereka yang berpendapat dengannya menyatakan bahawasanya dia taubat dengan taubat nasuha. Itu penyelesaiannya. Saya kalau tanya, dah mai dah tua-tua 50-60, saya habaq Ibnu Taimiyah ni ya. Takkan kerana Ibnu Taimiyah suruh qada, kata tak ya qada taubat, jadi pengganas pula. Ni nak ayub mana pula. Jadi ini pandangan dia. Tapi wallahu alam, saya ingat pandangan Ibn Taimiyah ni kuat juga. Pasal semayang ni itu dia ada waktu dia. Kan? Macam puasa memang Tuhan habaq dah kan. Faman kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Dia bagi tahu suruh ganti pada hari lain bagi orang yang sakit ataupun musafir. Tapi semayang kena taubat dengan taubat nasuha. Ada pula orang kata kat kita, macam tu untunglah dulu dia tak semayang taubat dia. Dia pula kira dia rugi pasal semayang. Amboi. Ada juga orang boleh fikir macam tu. Untunglah saya tak setuju. Macam tu untunglah dia tak semayang, 50 tahun baru semayang. Kata apa yang untungnya? Untung tak semayang. Oh, selama ni hang ingat hang semayang rugilah. Kalau nak kira macam tu, orang yang main 50 tahun dulu duk berzina, duk minum arak, dia taubat, Tuhan ampun dia. Oh, dia kata untung lah, dulu dia dah minum berzina, minum arak, saya rugi tak dan. Lah sama Allah. Jangan fikir macam tu. Setengah orang ni dia fikir tu kan? Dia suka fikir di sebalik hak orang tak suruh fikir. Macam orang kata ada qaul, sentuh lelaki perempuan tanpa syahwat tak batal ayat semayang, sentuh suami isteri tak batal ayat semayang. Dia kata apa? Depa pergi kata kita boleh pergi pegang dengan raba perempuan.
Tengok otak dia blue. Dia blue kan qaul fuqaha. Pendapat fuqaha tu dia birukan macam otak dia juga. Kan? Dia antara piraba orang dengan tak batal wuduk ni cerita lain. Yang hampir raba orang tentu orang ada nafsu. Dia otak dia. Sebab tu orang suruh mengaji, dia tak main mengaji. Dia mengaji tak boleh. Kita ni tak boleh, zaman kita ni tak boleh fikir dah banyak ni dia kata. Hak depa duk kata tu ikutnya. Kalau ikut dah tak payah mengaji dah. Tu saya duk bersila mengaji. Ustaz-ustaz apa tak payah duk mengajar. Apa ikutnya? Tu imam mayang ikut kat belakang. Kita mengaji kerana nak tahu yang mana betul, yang mana salah. Kan? Sebab tu orang suruh mengaji dulu. Amal ilmu dulu sebelum amal. Dulu orang cerita macam tu kan. Orang satu masuk Islam, lepas tu dia main semayang masjid. Orang kata macam mana masuk Islam nak mengaji semayang, dia tak payah mengaji lah. Pergi semayang ikut dia kat belakang. Dia tak pernah semayang, ikut belakang. Apa orang buat, hang buat. Orang buat dia buat. Kena kaki nakal tu mayang belakang dia. Tengah dia takbir, masa dia sujud, dia rokok, dia pergi cubit paha dia. Dia duk teringat dah, apa orang buat kita buat. Dia cubit paha kawan depan. Lepas tu dia boleh cubit lagi 2-3 kali. Setiap kali orang cubit dia cubit kawan depan. Kawan depan kata tak guna betul dia ni. Semayang boleh duk cubit aku Masa sujud tu dia kaih kepala gontok dengan kaki ya kan belakang. Terkejut dia sakit kepala. Dia teringat dah apa orang buat kita buat. Dia kaih kawan belakang pula. Lepas benda tu dia kata susah masuk Islam ni. Nak semayang pun kena tenang kepala lah. Sebab tu ngaji ya. Satu benda tu kita jangan pi macam orang kata alkohol ataupun yang ada alkohol tu tidak najis. Bukan orang kata boleh minum arak. Oh, depa kata boleh minum arak. Tengok dia punya otak. Tak najis ni satu benda lain. Haram makan satu benda yang lain. Tak najis itu satu qaul fuqaha. Ada fuqaha kata najis, saya pun tahu. Ada ulama kata khamar najis. Ramai yang kata. Ada di kalangan kata dia haram tapi tidak najis. Pasal dia tu buah. Contoh, kita pergi cari satu pokok, makan-makan mabuk. Kan? Kita ambil buah tu bubuh dalam poket semayang. Sah tak? Sah. Yang tak boleh apa? Simple lah orang boleh. Daun ketum. Papai semayang luar daun ketum 3 helai dalam poket aku. Start sah semayang lah ada daun ketum ni. Sah tak? Ni daun ketum mabuk. Mabuk satu hal, najis satu hal yang lain. Emas haramkah halal laki pakai? Najis ke tak? Tak. Sutra haramkah halal laki pakai? Najis ke tak? Kalau dia pakai lain sembahyang, sah tak sembahyang? Sah. Walaupun ada qaul kata tapi sah. Sebab najis satu hal, haram satu hal yang lain. Faham? Adakah anggota wajib wuduk bolehkah basuh hanya sekali? Kalau basuh hanya sekali itu telah mencukupi, memadai, maka sah wuduk dia. Sah. Dalam riwayat, ada riwayat Uthman bin Affan, dia basuh 2 kali. Jadi sah. Bolehkah sambutan Maulid Nabi hanya dengan pengisian ceramah dan forum? Boleh ya. Bukan sambutan. Kita cerita tentang bulan Rabiul Awal. Saya kata bulan Rabiul Awal ni, bulan ni dikatakan Nabi lahir pada Rabiul Awal. Walaupun ada khilaf di kalangan ahli sejarah, tapi kuatnya bulan Rabiul Awal lah. Sama ada 9 ataupun 12, khilaf. Sebahagian ahli sejarah lebih cenderung menyatakan 9 Rabiul Awal. Tapi Nabi juga wafat pada bulan Rabiul Awal. Dan baginda juga sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi bila mari Rabiul Awal, kita pun buat forum ceramah tentang Nabi, tak ada masalah apalah. Tapi kalau nak buat kek macam mereka buat tu sempena kelahiran Nabi tu, tengoklah buat kek.
tak badan lah. Yang ni tak dibuat. Agama ni bukan hak kita. Agama ni Allah Ta'ala waktu turun elok dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku sempurna untuk kamu pada agama. Untuk kamu agama kamu. Kalau kita rasa otak kita ni canggih, kita ni pandai, ada inovasi, kita ni mampu buat rekaan banyak, try pergi buat kapal terbang apa, buat motor, buat yang tu. Hak tu hak kita punya. Agama hak Tuhan, tak usah duk campur lah. Kau kata 12 bulan nak kena buat puasa khas, tak usah duk buat dah. Cukup. Tapi setakat nak ceramah tak apalah. Lalu ke Bukit Uhud, ceritalah tentang sejarah Uhud. Lalu dekat kawasan Badar, cerita peristiwa Badar. Tak ada masalah lah. Lalu ke Khandaq, cerita tentang sejarah peperangan Khandaq. Lalu 12 Rabiul Awal, ceritalah tentang Nabi. La ba'sa bih, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Tapi untuk buat hari khas, perayaan khas, ini tidak disebut. Sahabat sayang kepada Nabi dan baginda tak buat. Jadi kita tak buat. Kita buat apa? Kita buat ceramah, buat forum, boleh. Semua tu boleh. Tak ada masalah apa. Tapi nak buat ni puasa khas ke, perhimpunan khas, baca Quran khas, banyak tak ada. Tak ada. Kita kata elok, apa salahnya? Tak susah kalau kita main macam tu. Sagi sebelum mayang Isya, kita mayang jemaah 2 rakaat. Semayang apa ni jemaah ni? Semayang sunat sebelum Isya. Lepas tu mayang Isya pula berjemaah 4 rakaat. Lepas tu bangkit pula semayang lagi 2 rakaat berjemaah. Tu imam bangkit semayang sunat lepas Isya. Boleh? Apa siapa tak boleh? Semayang jemaah kan bagus tak? Jawapan dia tak ada, satu je. Pasal Nabi buat tak berjam. Nabi semayang benda tu tiap hari, dia tak buat jemaah. Tapi kalau ikut logik, semayang jemaah tu bagus. Alangkah baiknya kita semayang jemaah. Tapi dia tak boleh kira. Dia main dah pattern dah ulama ni. Dia main dah pattern dah. Kalau tidak kacau kita. Tu saya kata main hari raya di Pebang. Bang apa pagi-pagi ni? Bismillah ni. Bang raya. Orang takbir raya, kita bang. Kita kata siapa bang? Semayang raya orang tak bang, orang takbir dah. Bang kan bagus. Nak kata apa? Main macam tu, habis agama ni. Habis agama ni. Isu kebebasan menyusu badan kepada anak dan pamerkan kepada umum. Ramai orang tanya benda ni. Dia nak pamer anak ke dia nak pamer apa? Saya ni satu Allah yahdihim. Satu kegilaan dunia moden ni, semua orang terlibat. Dia gila untuk menceritakan apa yang dia ada. Pasal manusia ni berjuang dengan hidup ni. So dia cuba nak tunjuk bahawasanya aku dapat cerita benda yang lain pada hampa cerita. So yang menyusu nak cerita dia menyusu, yang ada cincin lebih nak cerita ke orang, yang ada macam-macam lah kan. Saya bukan kata salah untuk galakkan orang lain. Menggalakkan orang menyusu tak apalah, tapi nak pergi menyusu pada orang macam apa? Kalau buat kenyataan sudahlah, kami semua menyusu. Dan kempen susu ibu ni telah dikempen oleh hospital kerajaan ni sejak dulu ke. Saya tanya Dr. Farhan, berapa lama? Saya ingat 20 tahun dah. Susu ibu. Kok mana pun tak boleh lawan dengan susu ibu ni. Menyusu lah kan. Tapi tak payahlah kita nak pergi ambil gambar kita duk menyusu kan. Saya ikhlas menyusukan anak saya. Kita hak besar ni pun dengan susu ibu tu kan. Dia jadi kegilaan. So dia galak. Ada orang tunjuk dia punya kekayaan. Saya kata mungkin niat dia, wallah alam, niat dia baik apa situ saya. Tapi saya ingat tak sesuai. Tak perlu. Ini rezeki Allah bagi, boleh lah. Tapi untuk kita tunjuk berlampak supaya menimbulkan hasad, kemudian boleh menimbulkan benda tak baik, takabur dalam diri kita. Takabur dalam diri kita. Allah tak larang kita
Allah tak larang. Semua kita suka baju cantik, jam cantik, kan, pakaian cantik, tak apa. Orang tanya, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang ada sebesar habuk dan dalam jantung hatinya daripada sombong. Sahabat tanya, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, satu orang suka baju dia cantik, kasut dia elok, takabur. Nabi kata, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik dan suka cantik. Tapi takabur ni ghamdun nas wa batrul haq. Tolak kebenaran, hina orang. Jadi nampak takabur. Takabur ni ada cantik, jadi nampak saya tak sama dengan awak. Saya orang kaya, awak orang miskin. Tu kita jaga, mudahan. Mungkin depa tunjuk tu depa ada niat lain kot. Isteri di dalam iddah tidak keluar daripada rumah melainkan apa yang ada keperluan dia saja. Kalau dia bekerja, dia boleh keluar kerana itu pendapatan rezeki dia. Tapi untuk dia pergi sembang di rumah kenduri ke apa, dia tidak perlu. Apakah pandangan doktor mengenai pengebom berani mati? Adakah mereka dikira berjihad di jalan Allah? Pertama kita nak tanya, dia bom siapa? Dia bom civilian, dia bom orang awam, tak boleh. Kalau dia bom tentera, ada khilaf. Kalau tentera tu nak tengoklah, katalah perang rakyat Palestin dengan Israel. Para fuqaha bincang pasal isu pengeboman mati ni macam-macam, ada pendapat yang kita tak boleh yang tu bunuh diri. Tapi ramai di kalangan para fuqaha moden juga menyatakan bahawa jika itu sahaja jalan yang terakhir, umpamanya dia tak akan dapat untuk menebusi kubu tentera, kok mana pun tak boleh, melainkan dia kena bom dia di dada dia tu. Sama lah dengan macam dia pergi langgak dengan pedang di tengah tentera yang ramai, kok mana dia mati tak? Tapi nak kena dia perang dengan musuh betul ya. Tapi kalau dia pergi bom tempat orang membeli belah, pergi bom kanak-kanak, tak dibenarkan. Dalam agama ni sampai perang, Nabi tengok wanita mati, Nabi kata makana yan bari hadhihi an tuqtal. Tidak boleh dia ni dibunuh, Nabi kata. Nabi suruh bagi tahu Khalid, jangan bunuh. La taqtulun nisa wal wildan. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak. Dalam riwayat Abu Daud, tak boleh bunuh asif. Asif ni orang hak kerja dengan tentera, dia tak tentera, dia kerja kan. Kerja sapu sampah, masak nasi. Dia tolong masak nasi. Kita tengok hang kerja apa? Masak nasi. Padahal tentera kenyang tembak. Dia tak ada senjata, tak boleh bunuh. Dia ada ubi mengalar kat tangan dia. Kan? Dan Islam sebelum Geneva buat, Islam dah tak bagi dah. Tak boleh dibunuh orang yang beribadat di rumah ibadat. Kok tengok sampai satu kawasan perang, tengok ada padri duduk dalam rumah ibadat, Tok Cha duduk dalam kuil ke, tak dibunuh. Kata pasal hang depa kufur ni, dia ni mau kena bunuh dulu. Dah. Agama tak, hanya yang terlibat di medan saja. Bagusnya agama. Agama Islam ni dahsyat. Orang perang Islam tu kita tawan, kan? Dia tu saya main perang Islam. Kita pergi bagi makan kat dia, duk kena tambak tu, kita bawa nasi bagi makan dia, boleh pahala. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagi makan kepada orang miskin, yatim dan tawanan perang, dapat pahala. Orang tu tampil main perang dengan kita tambak dia. Dah tawanan perang pula tak boleh dibunuh dalam Islam. Dah dia tak boleh, Nabi tak bagi Khalid bunuh. Nabi kata, Nabi angkat tangan kepada Allah, aku lepas pada apa Khalid buat, bunuh tawanan perang. Lepas dah tangkap main depa, bagi makan, boleh pahala pula.
Bagi makan anak yatim boleh pahala. Orang miskin mendapat pahala. Bagi makan tawanan perang boleh pahala. Tiba-tiba ada pahabak kata Islam teroris. Tapi dunia ni pusing keadaan. Saya bukanlah hak mana teroris tu teroris lah. Tapi hak teroris, hak jahat kata hak pi bunuh pun berapa kerat sangat. Salah lah. Tak ada siapa nak kata betul. Berapa kerat sangat yang mati. Katalah di Perancis ke apa. Tapi hak hampa bunuh ni punya banyak. Tentera Perancis bunuh rakyat Algeria, saya ingat 2 juta dekat lah. Ni hak. Tuan-tuan pernah tengok filem Omar Mukhtar? Ramai tak tengok? Pernah tengok? Ha? Orang dulu-dulu tengok Omar Mukhtar ni lama. Saya kecil sekolah rendah, cikgu tunjuk kat sekolah. Muammar Gaddafi sangka budak pakai cermin mata tu dia, bukan dia. Omar Mukhtar, cuba tengok ni cerita betul. Apa yang Itali telah lakukan terhadap Libya, pembunuhan yang begitu dahsyat, masif, besar, bunuh, kejam. Nak dibandingkan dengan apa yang bukanlah kita mengizinkan, tapi hampa nak kata kerana 3-4 orang bom dia nak kata Islam teroris. Kalau nak ikut rekod, kalau nak main agama, orang boleh kata Kristen teroris. Hitler bunuh banyak mana? Perancis bunuh banyak mana? Amerika bunuh banyak mana? Siapa pergi bom Hiroshima dengan Nagasaki? Banyak mana mati? Ada siapa duk harap kata Kristen tu agama teroris? 3-4 lebay tu pergi bom, kita terus duk kata teroris. Main orang Islam negeri, hak jadi ustaz pun duk kata pengganas Islam. Dia pengganas, tak ada kaitan dengan Islam. Betul kita bantah pengganas, saya pun bantah. Tapi kita kena bantah juga Amerika bom ke atas sampai hangit rakyat ni. Kalau kita jadi rakyat Syria, rakyat Iraq pun, orang main bom rumah tinggal, orang kampung tak tahu apa. Bini mati, mak mati, anak mati, tinggal dia seorang-seorang. Dia tahu apa? Kalau dia dapat tentera mereka tu, agak-agak dia buat apa? Pulas telinga pelan-pelan lah. Kalau dia ketuk, dia buat apa pun tak boleh dinamakan agama suruh lah. Dia memang naik angin betul lah. Bukan saya kata boleh semelih dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi ini menunjukkan bahawasanya orang Islam bukan soal Islam, tapi soal orang Islam jadi manusia. Dia bang sebelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah ba'am. Tuan-tuan, sebelum tu kita akan